Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Syahira Ayu binti Nur Azli. Nombor matrik saya 057210. Saya daripada Diploma Teknologi Maklumat Multimedia. Okey, untuk video kali ini saya akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan jenayah cyber dan internet. Jadi, jom kita pergi kepada pengenalan jenayah cyber terlebih dahulu. Pengenalan jenayah cyber. Teknologi baru dapat mencipta peluang jenayah baru, tetapi ianya beberapa jenis jenayah baru. Itu adalah salah satu definisi jenayah cyber dan terdapat perbezaan antara jenayah cyber dan juga jenayah tradisional. Salah satu perbezaan yang ketara ialah penggunaan komputer digital. Dengan teknologi sahaja tidak memadai untuk membuat perbezaan yang berkemungkinan wujud di pelbagai bidang kegiatan jenayah. Penjenayah bukan sahaja memerlukan komputer untuk melakukan penipuan, perdagangan organ secara tidak sah, memuat naik video pornografi, mencuri identiti seseorang atau melanggar privasi seseorang. Itu semua juga ada sebelum jenayah cyber ada lagi. Jenayah cyber juga memerlukan rangkaian internet. Dengan adanya rangkaian tersebut, kecenderungan seseorang untuk melakukan jenayah cyber akan lebih tinggi. Jenayah selalunya akan menyerang terhadap maklumat seseorang individu, sesebuah syarikat ataupun pemerintah. Jenayah ini tidak berlaku secara fizikal seseorang itu, tetapi berlaku pada sistem peribadi atau corporate yang mengandungi maklumat yang sangat penting. Pada zaman pasca moden seperti zaman sekarang, identiti kita sebagai Malaysia ataupun penduduk di sesebuah negara adalah sangat penting di alam maya dan merupakan satu aset dan juga elemen yang sangat penting untuk kita sendiri pelihara dan lindungi setiap masa dalam kehidupan seharian kita. Kita semua juga diibaratkan sebagai satu kumpulan nombor dan pengecam dalam pelbagai pangkalan data komputer yang dimiliki oleh pihak syarikat dan juga pihak kerajaan. Salah seorang profesor kriminologi yang membuat pencarian berkenaan dengan jenayah dan dia mengajar di University of Leeds, England yang bernama David S. Wall, juga dikenali sebagai Wall. Dia telah menyatakan 4 kategori jenayah cyber yang masih sah diterima dalam undang-undang tetapi mengikut situasi tersebut. Yang pertama ialah cyber trespass. Ianya adalah jenayah yang mencerobohi sistem peribadi sesebuah komputer tanpa pengetahuan pemiliknya. Salah satu contohnya adalah email. Cyber trespass mempunyai definisi yang agak sama dengan computer trespass. Cuma berbeza sedikit cara untuk penjenayah itu mencerobohinya. Computer trespass adalah mengakses sesebuah komputer seseorang tanpa izin. Ini bermaksud penjenayah tersebut perlu memiliki komputer si mangsa dahulu. Kemudian barulah dia melakukan pencerobohan komputer tersebut. Cyber trespass pula, penjenayah tidak perlu sebarang komputer si mangsa dan hanya perlu menggunakan teknologi yang mereka ada dan perlu mengetahui maklumat peribadi si mangsa dan mempelajari cara untuk menggodam sebuah sistem dan kemudiannya penjenayah akan dapat mencerobohi sistem komputer si mangsa dengan mudah. Seterusnya adalah cyber deception and thieves. Bentuk jenayah ini adalah merangkumi semua yang diperoleh dan berkemungkinan berlaku dalam talian. Contohnya, mencetak rompak sesebuah filem dan mencuri identiti. Selain itu, penjenayah juga akan menipu si mangsa untuk mendapatkan duit ataupun dipanggil scammer. Penjenayah akan mengakui bahawa mereka adalah salah seorang pegawai bank dengan menghantar mesej atau menelefon si mangsa seakan-akan mangsa mempunyai hutang dengan jumlah yang agak banyak dan perlu membayar dengan kadar yang segera. Para mangsa juga akan diugur sekiranya tidak dapat membayar dengan segera, kad bank mereka akan disenarai hitamkan atau di blacklist. Ketiga adalah cyber pornografi dan jenayah ini kebanyakannya dan selalunya mempunyai unsur-unsur seksual. Ini sudah semestinya menyimpang tetapi tidak semestinya menyalahi undang-undang seperti pornografi tradisional. Dan yang terakhir ialah cyber violence. Jenayah ini selalunya akan mengganggu psikologi dan emosi si mangsa dan ini sememangnya berlaku di dalam dunia maya dengan menggunakan telefon pintar atau komputer dan perlu juga menggunakan capaian rangkaian internet. Seterusnya kita akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan 5 contoh kes sebenar jenayah cyber iaitu pelanggaran hak cipta, keganasan cyber, cyber security, kecurian identiti dan juga salami slicing. Okey, kita akan pergi kepada contoh kes yang pertama iaitu pelanggaran hak cipta ataupun copyright violation.
Pengenalan, hak cipta adalah hak yang eksklusif dan diberikan perlindungan oleh undang-undang untuk tempoh masa yang tertentu kepada pencipta karya bagi mengawal penggunaan karya mereka. Di Malaysia, perlindungan hak cipta adalah berasaskan Akta Hak Cipta tahun 1987. Terdapat beberapa karya yang layak mendapat perlindungan harta intelek iaitu karya sastra, karya muzik, karya seni, filem, rakaman bunyi, siaran dan juga karya terbitan. Semua itu dilindungi tanpa mengira kualiti maupun tujuan karya-karya itu dihasilkan. Definisi: sesiapa sahaja yang menggunakan mana-mana karya yang ada perlindungan hak cipta tanpa kebenaran penulis, pemilik hak cipta dan juga orang-orang yang tertentu yang telah diberikan kuasa dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta di bawah Akta Hak Cipta tahun 1987. Pengeluaran semula apa-apa karya yang berhak cipta dalam apa-apa bentuk bahan melalui tayangan, pertunjukan permainan atau pengedaran kepada orang awam adalah salah satu contoh perbuatan yang dianggap pelanggaran hak cipta. Ciri-cirinya adalah perlindungan ini diberikan hanya kepada ekspresi idea dan bukan kepada idea, prosedur, kaedah pengendalian atau konsep matematik. Hak cipta yang dilindungi itu mempunyai tempoh perlindungannya sendiri mengikut kategori karya yang dihasilkan dan berbeza juga tempohnya bagi setiap kategori tersebut. Pada pendapat saya sendiri, pelanggaran hak cipta ini boleh diselesaikan dengan berbagai cara sama ada baik ataupun sedikit tegas. Untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, pesalah yang telah mencuri atau mencetak rompak hasil karya seseorang itu perlu berjumpa dengan pemilik hak cipta dan memohon maaf. Semua keputusan dan belas kasihan ataupun ihsan adalah sepenuhnya milik pemilik hak cipta. Sama ada dia ingin memaafkan mereka dengan membuat perjanjian supaya pesalah tidak mengulangi kesalahan yang sama atau menyerahkan semua kepada pihak mahkamah. Sekiranya masalah ini berlanjutan ke pengadilan mahkamah, beratus untuk pesalah untuk dikenakan tindakan adalah tinggi. Pemilik hak cipta juga mempunyai beberapa hak yang lain seperti hak perundangan, hak ekonomi dan juga hak moral. Seterusnya kita pergi kepada contoh kes yang kedua iaitu keganasan cyber ataupun cyber terrorism. Pengenalan. Teknologi dicipta untuk memudahkan sesuatu urusan seseorang daripada menggunakan kaedah konvensional yang sudah tentunya lebih sukar. Walau bagaimanapun, kesan yang buruk daripada kemajuan teknologi kita sendiri ialah kita sering menjadi mangsa manipulasi dan salah guna oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kebiasaannya mereka hanya ingin mencapai matlamat mereka dengan cara yang salah dan sudah semestinya bertentangan dengan undang-undang. Semua bergantung kepada setiap individu itu sendiri sama ada ingin melakukan jenayah cyber seperti pemalsuan data, penipuan atas talian dan penggunaan sistem maupun tidak. Keganasan cyber merupakan jenayah yang akan membawa kepada jenayah konvensional kepada tahap yang lain. Pengganas cyber pula boleh menggunakan sepenuhnya teknologi yang ada dan semestinya akan menyalahgunakan untuk mencapai matlamat keganasannya kepada sasaran mereka. Definisi. Keganasan cyber merupakan satu tindakan keganasan yang menggunakan teknologi sebagai medium yang utama oleh pengganas untuk melakukan serangan. Dengan memahami konsep keganasan cyber merupakan salah satu cara yang sangat penting untuk kita teliti terlebih dahulu apakah yang dilihat keganasan cyber itu sendiri. Sekali pengganas cyber mengetahui cara untuk menyalahgunakan sesuatu, semakin bahaya untuk orang awam. Dalam keganasan cyber ini juga mempunyai peringkatnya sendiri daripada yang paling rendah keganasannya sehinggalah yang paling tinggi keganasannya. Ianya juga satu terma yang diperkenalkan oleh Barry C. Collins pada tahun 1980-an yang dapat menggambarkan situasi di mana wujudnya pertembungan antara kemajuan teknologi dan juga keganasan konvensional yang akan melahirkan satu bentuk keganasan yang baru. Keganasan cyber sendiri atau terma yang kompleks dan sukar untuk mendapatkan definisinya yang tetap mengenainya. Ciri-ciri serangan yang dilakukan dalam keganasan cyber ini dilaksanakan dengan penglibatan teknologi dan juga internet yang lebih moden. Ianya juga lebih efektif dari aspek pengaplikasian dan implikasinya atas pihak lawan. Disebabkan keadaan ini akan menghadirkan pelbagai kelebihan secara tidak langsung kepada pengganas cyber menggiatkan keganasannya. Salah satu faktor untuk kejayaan pengganas ini adalah memastikan lokasi
aplikasi ketika melancarkan serangan adalah lebih fleksibel, iaitu dengan menggunakan penggunaan internet yang membolehkan pengganas itu melancarkan dari mana-mana sahaja yang diinginkan. Selain itu, memastikan serangan dapat dilancarkan dengan cepat, meningkatkan kadar kepantasan serangan, merahsiakan identiti agar sukar untuk dikesan dan menggunakan kos yang lebih rendah. Contoh kes yang ketiga iaitu cyber squatting. Pengenalan. Pada zaman kini, kita dapat melihat nama seakan-akan nama sesuatu jenama, tidak kiralah sama ada jenama kasut, produk ataupun makanan sekalipun yang terkenal, tapi hakikatnya ianya bukan jenama tersebut. Kita sendiri keliru, adakah jenama tersebut menukar nama? Semestinya tidak, kerana nama tersebut sedikit pelik dan tidak menyenangkan untuk didengar oleh orang ramai. Peminat sesuatu jenama dikehendaki supaya lebih berhati-hati dan teliti sebelum membuat pembayaran ketika membeli barang jenama tersebut. Cyber squatting persis seperti itu, tetapi ianya berlaku di laman web atau aplikasi. Definisi. Istilah cyber squatting adalah merujuk kepada pendaftaran dan juga penggunaan nama domain internet yang tidak sah dan dikira sebagai ciplak tetapi serupa namanya atau serupa dengan trademark, servis, nama syarikat ataupun nama peribadi. Untuk pengetahuan, pendaftar cyber squatting akan memperoleh dan menggunakan nama domain tersebut dengan niat yang jahat hanya untuk mendapatkan keuntungan dari pembeli yang selalu membeli daripada laman web tersebut. Ciri-ciri cyber squatting. Cyber squatting ini mempunyai beberapa kategori, antaranya ialah typo squatting, combo squatting, domain homograph squatting, domain sound squatting, domain bit squatting dan juga domain level squatting, dan kesemuanya mempunyai perbezaan cara dan tujuannya untuk penjenayah melakukannya. Contoh kes yang keempat ialah kecurian identiti ataupun identity theft. Pengenalan. Jenayah cyber kini semakin menjadi ancaman yang paling digeruni oleh orang ramai dan amat serius kepada pembangunan sosio-ekonomi dan keselamatan negara. Internet dan teknologi telah pun bergabung menjadikan orang ramai semakin bimbang. Peningkatan jenayah seperti kecurian identiti sangat berpotensi untuk melumpuhkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi negara. Definisi, kecurian identiti adalah di bawah Undang-Undang Malaysia iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia tahun 1998, Seksyen 233. Apabila seseorang mendaftar perkhidmatan komunikasi dan multimedia dengan niat untuk melakukan penipuan atau khianat merupakan definisi kecurian identiti. Selain itu, pengumpulan maklumat secara tidak sah dan penggunaannya yang berikutnya adalah untuk alasan jenayah seperti membuka kad kredit atau akaun bank, mengalihkan email, menubuhkan perkhidmatan telefon bimbit, menyewa kenderaan dan juga mendapatkan pekerjaan juga boleh dijadikan sebagai definisi kecurian identiti. Ciri-ciri, terdapat beberapa cara untuk pencuri mencuri maklumat peribadi melalui alat elektronik. Antaranya ialah menggunakan laman rakaian sosial untuk mendapatkan butiran peribadi yang cukup, untuk meneka kata laluan email ataupun meniru mangsa dengan cara yang lain dalam talian. Dengan mengetahui beberapa langkah untuk pencuri mencuri maklumat, kita sendiri dapat mengetahui juga beberapa langkah untuk melindungi identiti kita sendiri. Dan yang terakhir, kita akan pergi ke yang terakhir, yang kelima, iaitu salami slicing. Definisi, salami slicing adalah bentuk serangan cyber dari segi kewangan. Ianya merupakan jenayah yang mencuri sejumlah wang yang besar dengan mengambilnya dalam satu jangka masa yang kecil yang cenderung tidak diperhatikan oleh orang lain. Kesimpulan jenayah cyber. Tuntasnya, jenayah cyber juga merupakan masalah sosial kerana berkaitan dengan tingkah laku manusia sendiri. Walau bagaimanapun, perbuatan ini sukar untuk dibendung kerana sukar untuk mengenal pasti penjenayahnya yang sebenar. Sungguh pun itu, usaha kerajaan dalam mengekang perbuatan ini dapat dilihat dengan penguatkuasaan undang-undang seperti Akta Percetakan, Akta dan Penerbitan 1984 dan juga Akta Hak Cipta